I don't want your body, but I hate to think about you with somebody else. Malaysia pernah dikenali sebagai negara yang bersih serta menjadi perbualan orang ramai tentang betapa bersihnya kawasan di Malaysia. Namun, semuanya telah berubah apabila penggunaan plastik secara tidak terkawal menyebabkan kawasan-kawasan di Malaysia menjadi kotor. Peningkatan pembuangan sisa plastik dapat memudaratkan ekosistem bumi sama ada di darat maupun di laut, terutamanya kepada kehidupan akuatik serta tubuh badan manusia. Justeru itu, penghasilan sisa plastik yang bersaiz mikro juga berisiko untuk memasuki tubuh badan manusia serta hidupan akuatik seperti ikan. Kedua-dua bahan ini akan terkumpul dalam badan hidupan laut iaitu ikan apabila memakan plankton atau tumbuhan laut yang sudah dicemari mikroplastik dan nanoplastik. Pengumpulan bahan ini akan menyebabkan kehidupan haiwan ini terganggu atau boleh mengakibatkan kematian jika jumlahnya terlalu tinggi. Manusia juga akan mengalami hal yang sama. Punca berlakunya pembuangan plastik adalah disebabkan oleh tindakan masyarakat yang tidak mengambil berat tentang bahayanya pembuangan plastik, lebih-lebih lagi di sungai. Hal ini berlaku apabila masyarakat yang tidak bertanggungjawab ini beriadah di kawasan sungai dan tidak mementingkan kebersihan sungai. Antara cara untuk menangani masalah pembuangan plastik ini adalah dengan mengadakan kempen kesedaran untuk menyedarkan masyarakat bahawa isu pembuangan plastik ini bukan isu yang remeh serta dapat membawa kepada kematian. Selain itu, mengadakan aktiviti bergotong royong membersihkan sungai yang telah tercemar dengan sampah sarap bersama-sama. Kerajaan juga perlulah melaksanakan program Hari Tanpa Plastik untuk mengelakkan penggunaan plastik yang berlebihan. Hal ini kerana pelupusan plastik mengambil masa yang lama untuk lupus. Maka, dengan cara ini kita dapat mengatasi masalah pencemaran plastik di negara kita. Seterusnya, di sini saya akan menerangkan tentang isu mikroplastik dalam rantaian makanan. Terdapat dua sumber utama mikroplastik yang dikenali sebagai sumber primer dan sekunder. Mikroplastik dari sumber primer adalah sengaja dihasilkan dalam saiz tersebut, sementara dari sumber sekunder pula adalah hasil degradasi plastik yang lebih besar kepada cebisan dan ketulan kecil. Sumber lain adalah hasil serpihan dari bahan kegunaan harian di sekeliling kita. Kebanyakan mikroplastik ini banyak dijumpai di lautan, adalah sebahagian besar daripada sumber makanan kita yang didapati daripada laut. Saiz yang kecil bermakna partikel ini boleh ditelan oleh pelbagai hidupan laut dan memasuki rantaian makanan. Contohnya, ikan kecil dan udang yang memakan plankton akan mengumpulkan mikroplastik dalam sistem badannya. Kemudian, ikan yang lebih besar akan memakan ikan ini dan begitulah seterusnya pengumpulan mikroplastik di dalam rantaian makanan sehinggalah kepada manusia sebagai pengguna yang paling tinggi di dalam rantaian makanan ini. Tambahan pula, sehingga kini mikroplastik pun telah dikesan dalam makanan laut termasuk tuna, kerang dan udang. Jangan lupa, garam yang kita letak di dalam setiap masakan itu juga berasal dari laut dan telah terbukti juga mengandungi mikroplastik. Oleh itu, sampai di sini sahaja penerangan saya berkaitan pencemaran plastik. Sekian, terima kasih.